Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih pengerusi majlis yang saya hormati, para hakim, guru-guru dan rakan-rakan sekalian. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Singa yang Sombong. Dalam sebuah hutan, tinggal seekor singa yang sombong. Badannya yang besar dan kuat menyebabkan semua haiwan takut kepadanya. Banyak haiwan yang telah menjadi mangsanya. Suatu hari, semua haiwan di rimba telah mengadakan satu perjumpaan. Mereka berbincang bagaimana untuk menewaskan singa itu. Tiba-tiba, sang kancil bangun dan bersuara. Sang kancil memberitahu rakan-rakannya kehidupan mereka sekarang semakin terancam. Semakin lama, semakin ramai di antara kawan mereka yang telah menjadi mangsa singa yang zalim itu. Oleh itu, sang kancil meminta rakan-rakannya bersama-sama berfikir bagaimana hendak menewaskan singa itu. Ya, kami sedia membantu, jawab haiwan lain. Tapi mesti ada upah. Terdengar sayup-sayup haiwan lain bersuara. Siapa ada cadangan? Silakan, kata sang kancil. Semua terdiam membisu. Tiba-tiba tebuan bersuara. Wahai kawan-kawan, biarlah saya cuba menewaskan singa itu. Haiwan yang lain berpandangan antara satu sama lain lalu ketawa sambil memperkecilkan kebolehan tebuan. Melihat ramai yang ketawakannya, tebuan pun mencabar kawan-kawannya. Dengan berani, tebuan bertanya agar ada yang berani menawarkan diri untuk menentang singa. Semua tunduk diam. Oleh kerana tidak ada haiwan lain yang berani menentang singa, sang kancil lalu tampil bersuara. Sang kancil ingin mengajak rakan-rakannya bersama-sama menyokong sang tebuan sebagai wira mereka. Kata-kata sang kancil seterusnya lalu disambut dengan tepukan yang gemuruh oleh penghuni rimba itu. Namun, ada juga sebilangan rakan-rakan yang teragak-agak dengan kebolehan tebuan. Mana mungkin singa yang besar dan ganas itu dapat ditewaskan dengan mudah. Mendengar ngauman singa itu pun mereka sudah melarikan diri dengan lintang pukang. Sang kancil hanya terdiam dan tersenyum melihat rakan-rakannya yang masih terpinga-pinga itu. Dalam hati mereka, ingin juga melihat pertarungan antara singa dan tebuan. Pada keesokan harinya, semua penghuni rimba keluar, kecuali mereka yang meminta upah tidak hadir untuk menyaksikan pertarungan antara singa dan tebuan. Mereka menganggap perbuatan itu bodoh dan tidak masuk akal. Tiba di suatu tempat, mereka ternampak singa yang masih tidur di bawah pokok. Singa tidur lena kerana terlalu kekenyangan, sehingga tidak menyedari kehadiran haiwan rimba yang begitu banyak sedang memerhatikannya. Sang kancil memberi arahan supaya semua haiwan bersembunyi di tempat masing-masing. Dengkuran sang singa begitu kedengaran, sehingga dedaun di depannya pun turut bergoyang-goyang. Tanpa berlengah lagi, tebuan pun terbang menghampiri singa. Tebuan bertempek dengan berani kepada singa, lalu memberitahu kedatangannya untuk memberi amaran kepada singa yang zalim itu agar waspada dengannya. Dengan angkuh, singa menjawab sambil ketawa terbahak-bahak. Singa menganggap tebuan bukan lawannya, lagipun tubuh badannya terlalu kecil. Tebuan yang berani terus mengajak singa untuk berlawan, malah mempersendakan singa dengan kata-kata yang sidis menyebabkan singa naik berang. Singa terus bangun dan menerpa tebuan. Tempikan suaranya tanda amarah membuatkan dedaun di pokok pun turut berguguran. Kukunya yang tajam cuba mencengkam tebuan, namun tidak berjaya.
Haiwan yang lain hanya melihat pertarungan dari tempat persembunyian tanpa berganjak dari situ. Dengan pantas, tebuan pun terbang mengelilingi singa. Singa itu berpusing-pusing untuk menampar tebuan namun tidak berjaya. Lama-kelamaan, singa itu pun menjadi letih. Tebuan mengambil kesempatan ini. Dengan pantas, ia masuk ke dalam lubang hidung singa yang luas itu. Lalu menyengat singa dari lubang hidungnya. Singa itu meraung kesakitan. Ia bersin beberapa kali namun tidak berjaya untuk mengeluarkan bisa tebuan. Semakin lama, semakin kuat gigitan tebuan itu. Tidak lama kemudian, singa itu pun rebah lalu mati akibat kesakitan yang amat sangat. Semua haiwan keluar dari tempat persembunyian lalu bersorak kegembiraan. Haiwan yang meminta rasuah akhirnya memohon maaf kepada sang kancil dan semua rakan-rakannya. Akhirnya, semua haiwan menyanjung akan keberanian tebuan itu. Ingat kawan-kawan, orang yang besar tidak semestinya kuat dan orang yang kecil tidak semestinya lemah. Kita hendaklah bersatu hati jika ingin berjaya. Rasuah dengan meminta upah juga merupakan perbuatan yang keji. Sebelum mengendor diri, mari kita fikirkan. Kecil jangan disangka anak, besar-besar jangan disangka bapa. Akal yang cerdik dengan semangat kental dapat mengalahkan kekuatan fizikal. Sekian, terima kasih.